Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alifah Iliana binti Ahmad. Nombor metrik 04 DPT 18F1007. Saya ingin present tentang latar belakang syarikat. Nama syarikat kami ialah Sweet Sejong. Maksud Sweet Sejong ini adalah kami dapat daripada hasil gabungan bahasa Korea dan Inggeris, iaitu gadis manis, iaitu sweet ialah manis dan Sejong adalah gadis. Syarikat kami ditubuhkan pada bulan 7 tahun 2020 dan syarikat ini merupakan sebuah syarikat perniagaan yang menjalankan perniagaan menjual pakaian. Antara pakaian yang syarikat kami jual ialah baju perempuan berlengan panjang dan seluar. Seterusnya perniagaan ini telah diusahakan secara perkongsian di antara ahli kumpulan kami. Yang seterusnya, tertubuhnya perniagaan ini adalah disebabkan minat yang ada pada diri kami dan kami ingin menjual pakaian dengan harga yang murah dan berpatutan. Kesemua ahli perkongsian syarikat Sweet Sejong memberi komited serta berdedikasi terhadap kerja-kerja yang dijalankan. Ahli kami juga bertanggungjawab terhadap segala tugas yang diberikan. Bagi memenuhi keperluan pengguna terhadap peniaga pakaian yang kami jual, Sweet Sejong yang telah kami jalankan ini, kami telah membagi tugas masing-masing untuk menjalankan kerja-kerja penjualan ini. Sebagai contoh, 3 orang ahli kumpulan kami untuk memberi layanan kepada pelanggan yang ingin membeli pakaian. Kami semua akan memberikan layanan perkhidmatan yang terbaik serta layanan yang memuaskan kepada pelanggan. Seterusnya saya akan menerangkan tujuan mengapa syarikat kami menubuhkan perniagaan ini. Yang pertama, untuk menjual pakaian kepada pelanggan dengan harga yang berpatutan. Seterusnya, untuk mencari keuntungan walaupun menjual dengan harga yang mampu milik. Dan akhir sekali, memberi peluang kepada golongan sederhana untuk memiliki baju yang cantik dan berkualiti dengan harga yang berpatutan. Seterusnya, saya akan memberitahu tentang moto, visi dan misi syarikat kami. Untuk moto, syarikat kami akan memberikan keselesaan pemakaian kepada pelanggan dan memberikan layanan terbaik dari segi perkhidmatan. Untuk visi, menyediakan pelbagai pakaian-pakaian yang berkualiti dan mengikut trend masa kini. Dan selain itu, untuk menjadikan sebuah syarikat pemacu kecemerlangan insan dengan menyediakan pelbagai perkhidmatan dan produk berkualiti. Untuk misi pula, syarikat kami akan memberi peluang kepada golongan sederhana untuk memiliki pakaian dengan harga yang berpatutan. Yang kedua, mencapai kejayaan dengan desain pakaian yang pelbagai. Itu saja daripada saya. Untuk meneruskan presentation ini, saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya untuk menerangkan lebih lanjut tentang syarikat kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nazifah binti Zulkifli, nombor metrik 04 DPT 18S1062. Pada kali ini, saya ingin membentangkan idea bisnes perniagaan kami. Pada awal bulan 7 tahun 2020, kami telah membuat perbincangan dan bersepakat untuk menjalankan perniagaan dengan menjual pakaian, iaitu vintage pant dan juga knitwear. Pada awalnya, kami bersepakat untuk memulakan perniagaan kami dengan hanya menjual knitwear sahaja. Kami memperoleh stok knitwear itu daripada seorang pembekal dan kami membeli secara borong. Kami menjualnya dengan harga RM10 sehelai, di mana harga yang kami tetapkan adalah harga yang mampu bilik kepada pelanggan. Sebab pertama kami memilih perniagaan menjual pakaian adalah kerana modal kami sebanyak RM500
sahaja memadai dan mencukupi untuk kami mengambil stok dan mendapatkan bekalan daripada seorang pembekal untuk kami meneruskan jualan kami. Dan juga sebab kedua adalah pakaian knitwear adalah menjadi satu trend dan tarikan pada masa kini, terutamanya golongan remaja. Hasil daripada kajian kami itu, kami bersepakat untuk menjual pakaian knitwear dengan harga mampu milik di mana semua remaja dapat merasai dan memiliki knitwear dengan kos yang rendah dan berkualiti. Selain itu, dalam kami giat menjalankan perniagaan knitwear, kami mendapati perniagaan kami mendapat sambutan yang baik dalam kalangan pelajar PKB dan juga orang awam. Dengan ini, kami telah bersepakat untuk menjual vintage pant, iaitu seluar yang mempunyai jenis saiz corak yang berharga RM10 sehelai. Dengan adanya jualan tambahan vintage pant dalam kumpulan kami ini, aliran keluar masuk modal dan pembelanjaan stok berada dalam keadaan baik dan juga stabil. Samping itu, selain daripada menjual pakaian, kami juga ada menjual nasi ayam golek yang berharga RM5 sebungkus. Idea menjual nasi ayam ini dicetuskan oleh 2 orang ahli kumpulan kami dan telah mendapat persetujuan dan kerjasama daripada ahli kumpulan kami. Hasil daripada jualan nasi ayam golek ini dapat menambahkan modal untuk kami meneruskan jualan kami. Ini kerana kami tidak menggunakan sedikit pun kos pembelanjaan untuk menjual produk kami. Kami mengambil makanan ini daripada pembekal nasi ayam ini dan menjual kepada pelanggan. Hasil daripada jualan itu, kami memperoleh keuntungan RM1 daripada satu bungkus nasi ayam. Kami dapat menambah jumlah keuntungan syarikat kami dalam. Dengan ini, kumpulan kami mempunyai 3 produk yang dijual dalam satu masa, iaitu knitwear, vintage pant dan juga nasi ayam golek, iaitu perniagaan sampingan kami. Itu saja daripada saya pada kali ini. Saya serahkan kepada ahli kumpulan saya. Tajuk saya ialah marketing FB dan IG. Okay, what is marketing? Marketing is the activity set of institution and process for creating communication, delivery and exchanging offerings, some like that. And then next is definition for marketing research. Marketing research is the function that links the customer and the consumer to the public, so the marketer can get the information. By that we can see as the marketing research. There are many types of marketing First is influencer marketing, the things that they influenced in such a thing, in such a way. And then second is relationship marketing. Okay, next is viral marketing. Viral marketing is a marketing phenomenon that facilitates and encourages people to pass along their marketing messages. By this way marketing, we can promote our page using Instagram and Facebook. Facebook and Instagram is one of the social media that used by teenagers, adults by this ways, and we can use such as a way. That's all from me, thank you. Sekarang saya pass kepada Aida untuk presentation yang ucapkan kepada Farbina. Sebelum meneruskan perbentangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Aida Dayana binti Omar daripada kelas TPT 5A dan nama matrik saya ialah 04.18F10 Padang. Tugasan saya hari ini adalah untuk membentangkan tentang laporan keuangan yang berlaku di dalam syarikat Smithsonian. Kumpulan kami telah mengeluarkan modal sebanyak RM500 di mana setiap ahli akan mengeluarkan wang sebanyak RM83. Kami telah membeli 50 pasang vintage pant dan 50 pasang knitwear dengan harga belian RM5 di mana kami telah berjaya menjual
sebanyak 40 pasang vintage pant dan 43 pasang knitwear dengan harga RM10, di mana kami mendapat keuntungan sebanyak RM5. Pada minggu ke-6 kami telah membawa masuk satu lagi produk baru, iaitu nasi ayam golek, di mana kami telah menjual sebanyak 30 bungkus nasi ayam golek dengan harga RM5, di mana kami mendapat keuntungan sebanyak RM2. Untung kasa bagi vintage pen adalah RM400 dan RM430 untung kasa bagi knitwear dan RM150 untung kasa bagi nasi ayam golek. Untung kasa bagi keseluruhan tiga-tiga produk adalah sebanyak RM950. Sebelum mengakhiri saya untuk meneruskan perbentangan ini, saya menyerahkan kepada Siti Aisyah. Terima kasih Aida Dayana. Nama saya Siti Aisyah Nur Akilah binti Basri. Nombor matrik 04 DPT 18F1042. Okey, di sini saya ingin mengemukakan 4 cabaran dan kaedah penyelesaian masalah semasa kami menjalankan perniagaan. Okey, cabaran yang pertama ialah kesukaran memasarkan produk. Ini merupakan salah satu cabaran bagi kami peniaga online dalam memasarkan produk kami. Kami sebagai pelajar kekurangan masa untuk membuat Facebook marketing dan Instagram marketing. Hal ini juga membuatkan kami kesukaran mendapatkan pelanggan. Oleh itu, untuk mengatasi masalah ini, kami telah bersepakat untuk membagi tugas dalam memasarkan produk secara bergilir-gilir. Okey, selain itu, cabaran yang kedua ialah meraih kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Hal ini juga menyukarkan peniaga untuk meraih kepercayaan pelanggan untuk membeli. Antara sebab mengapa peniaga sukar untuk menarik minat pembeli ialah pelanggan mempunyai tanggapan sendiri bahawa mereka akan ditipu peniaga sekiranya membeli secara online. Kebanyakan peniaga menggunakan gambar yang tidak jelas ketika mengiklankan produk mereka. Oleh itu, untuk mengatasi hal ini, kami sekumpulan bersepakat untuk meyakinkan pelanggan untuk membeli produk kami dengan kami mensiarkan produk ini secara atas talian dan dalam masa yang sama, jikalau pelanggan tersebut berminat dengan pakaian yang kami jual ini, kami menyuruh pelanggan tersebut datang ke bilik berpakaian itu terlebih dahulu sebelum membelinya. Seterusnya, cabaran yang ketiga ialah melayan kerendah pelanggan. Hal ini juga merupakan cabaran yang menguji kesabaran kerana pelanggan mempunyai banyak ragam. Kami sebagai peniaga terpaksa melayan segala pertanyaan pelanggan walaupun soalan-soalan tersebut dilihat remeh bagi kami. Kadang-kadang kami mungkin berdepan dengan situasi di mana ada pembeli yang ingin membeli dengan kami, tetapi tidak lama kemudian pembeli tersebut diam begitu sahaja walaupun kami telah follow up pembeli tersebut. Oleh itu, untuk mengatasi hal ini, apa-apa keburukan kami sebagai peniaga sentiasa berfikiran positif dalam melayan ranah pelanggan. Akhir sekali, iaitu cabaran yang keempat adalah masalah penghantaran barang. Hal ini kerana apabila ada pelanggan kami duduk kawasan yang jauh, banyak kekalangan masa juga menyebabkan kami mengalami masalah dalam penghantaran barang. Lebih-lebih lagi sekiranya pelanggan kami mahukan barang mereka dihantar dengan secepat mungkin. Manakala penghantaran barang secara bersemuka juga mempunyai kekangan, iaitu ketika kami pergi menghantar pesanan tersebut kepada pelanggan dan mendapati pelanggan tersebut tiada di bilik. Hal ini menyebabkan kerugian masa dalam melakukan penghantaran ke tempat yang lain. Oleh itu, untuk mengelakkan hal-hal ini berlaku, kami bekerjasama dan bersepakat sebelum membuat penghantaran bersemuka, kami harus membuat panggilan terlebih dahulu sebelum hantar pesanan tersebut. Okey, itu saja cabaran dan kaedah penyelesaian masalah yang dapat saya kemukakan kepada semua. Untuk meneruskan pembentangan ini, saya menjemput Nurul Aswani untuk meneruskan pembentangan pada hari ini. Terima
kasih Siti Aisyah. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Aswani binti Abdul Aziz dari kelas DPT 5A. Nombor matrik saya ialah 04 DPT 18F1036. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan kesimpulan keseluruhan aktiviti jualan Sweet Sonio. Kesimpulannya ialah kami berharap agar jualan Sweet Sonio dapat berjalan dengan lancar dan sistematik untuk memastikan visi, misi dan objektif perniagaan kami dapat direalisasikan dengan jayanya. Dengan modal yang dikeluarkan oleh setiap kumpulan kami dan komitmen yang padu daripada setiap ahli, maka kami yakin dengan perniagaan yang diceburi ini. Dengan pengalaman dan cara pemasaran yang rapi yang telah diatur dengan baik, kami berharap agar perniagaan Sweet Sonio ini mampu untuk bersaing dengan pasaran yang telah sedia ada. Seterusnya, kami berharap perniagaan Sweet Sonio ini berupaya mengeluarkan produk yang berkualiti dan mampu memenuhi citarasa pengguna. Kami juga berharap perniagaan Sweet Sonio ini akan terus berkembang lagi pada masa hadapan selaras dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup terkini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.